Okey, hari ni kita masuk bab 6. Asid dan alkali. Okey. Mula kita nak tengok sifat asid dan alkali 6.1. Okey, sifat asid dan alkali. Asid berasal daripada perkataan Latin acides yang bermaksud masam. Okey, kalau alkali pula perkataan Arab alkalai yang bermaksud abu tumbuhan. Okey, contoh asid adalah asid hidroklorik dan cuka. Okey, alkali larutan natrium hidroksida dan juga air sabun. Okey, maksudnya benda apa yang rasa masam tu, itulah asid. Okey, yang rasa pahit tu yang itulah alkali. Okey, yang ni sifat-sifat asid dan alkali. Okey, kamu boleh tengok kat sini lah. Okey, kalau asid number dia, okey, nilai pH dia 1 sampai 6 sahaja. Okey, kalau alkali 8 sampai 14. Okey, kalau 7 ni neutral. Tadi ada kawan kamu kata neutral tu apa kan? Neutral tu adalah number 7. Okey, kalau alkali berasa asid berasa masam, alkali berasa pahit. Okey, asid dan alkali sifat dia mengakis. Okey, kalau asid menukarkan kertas litmus biru kepada merah, alkali merah kepada biru. Maksudnya kita ambil kertas litmus merah. Bukan kita ambil kertas litmus biru lah. Kalau kita guna kertas litmus biru, kita nak cek alkali, memang dia tak akan bertukar warna. Okey, sebab dia memang sifat dia memang dia akan bertukar jadi biru kan. Okey, sama juga kalau asid. Kalau asid kita kena ambil kertas litmus biru lah. Kita tak boleh ambil kertas litmus merah. Kalau kita ambil kertas litmus merah, okey, dia memang akan jadi warna merah sahaja. Sebab memang sifat dia kan. Okey. Jadi kita nak test tu kita kena ambil orang kata apa? Bahan yang ataupun alat yang betul. Okey, kalau asid bertindak balas dengan logam untuk menghasilkan gas hidrogen, alkali tidak bertindak balas dengan logam. Okey. Okey, yang ni maksud dia asid dan alkali hanya boleh menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Maksudnya air mesti, maksudnya dalam keadaan lembap lah. Kalau kata litmus tu dia mesti lembap, dia tak boleh kering. Okey. Ni contoh dia. Okey, kalau kita nak cek nak make sure kata benda tu adalah asid. Okey, ni memanglah kita tahu ni asid etanoik. Memang sifat dia akan bertukarkan kertas litmus biru kepada merah. Tapi jika tanpa kehadiran air, dia tak akan tukar. Okey, warna dia tak akan bertukar. Melainkan kalau dengan air, okey, kertas litmus biru tu akan menjadi merah. Okey. Okey, seterusnya sama juga dengan alkali. Bila dengan kehadiran air, kertas litmus merah akan bertukar jadi biru. Nampak? Yang ni dalam keadaan kering, dia tak boleh. Okey, dia mesti dalam keadaan lembap. Okey, barulah dia menunjukkan sifat dia. Okey. Okey, bahan berasid dan beralkali. Okey, kita boleh kata pelbagai bahan makanan di dapur boleh dikelaskan sebagai bahan berasid dan bahan beralkali. Contohnya, apel dan kopi adalah bahan berasid, sebut penaik pula adalah bahan beralkali. Okey, bahan berasid dan bahan beralkali, okey, kita boleh gunakan dengan menggunakan dia boleh menunjukkan sifat dia dengan menggunakan penunjuk yang sesuai. Okey, penunjuk ialah sejenis pewarna atau campuran beberapa jenis pewarna yang berubah warna berdasarkan bahan yang diuji. Okey. Perubahan warna yang diperhatikan dapat menentukan sama ada suatu bahan adalah neutral, berasid atau beralkali. Okey, kita tengok apa maksud penunjuk tu. Okey, yang ni jenis-jenis penunjuk. Okey, selalu kalau kita guna dalam makmal kita hanya guna kertas litmus kan. Okey, tapi ada lagi penunjuk lain. Maksudnya kalau kata tak ada kertas litmus ni, okey, kita boleh guna juga metil jingga, penunjuk semesta dan juga phenolphthalein. Okey. Okey. Kelima-lima ni adalah penunjuk. Penunjuk ni orang kata apa? Nak membuktikan. Okey, dia tu asid ke, dia tu alkali ke ataupun dia tu neutral. Okey, kalau asid untuk phenolphthalein, okey, dia tidak berwarna. Okey, dia tidak berwarna. Okey, jadi maksudnya phenolphthalein ni dia tidak berwarna. Maksudnya warna jernih dia macam warna air. Tapi bukan air lah, nama dia phenolphthalein. Okey, kalau dalam alkali dia akan bertukar daripada tidak berwarna kepada merah jambu. Okey, kalau penunjuk semesta pula warna hijau. Okey, warna hijau. Kalau benda tu asid, dia akan bertukar jadi warna merah.
Okey. Okey, alkali pun dia bertukar jadi warna biru. Tapi dia guna penunjuk semesta lah. Okey, asal dia warna hijau. Okey, kalau metal jingga, jingga ni pun kita tahu lah oranye kan, oranye kuning kan. Okey, so warna sebenar dia adalah kuning. Okey, bila kita letak dalam keadaan berasid, dia akan tukar jadi warna merah. Okey, kalau alkali dia jadi warna kuning. Okey, kalau litmus biru tu kamu tahu lah. Okey, dengan kertas lembu merah pun kamu tahu. Okey, kertas lembu biru warna neutral dia biru, kalau asid dia akan bertukar jadi merah. Okey, kalau dalam keadaan beralkali, dia akan stay balik warna dia kan. Sama juga dengan kertas litmus merah. Okey, warna neutral dia warna merah. Okey, warna keadaan asal dia lah warna merah. Okey, bila dalam keadaan berasid, dia tak bertukar warna sebab asid ni memang dia akan jadi warna merah. Kan? Tapi kalau ada alkali dia akan bertukar jadi warna biru. Okey, jadi kamu mesti tertanya-tanya, Ustazah, benda ni, okey, 5-5 ni, apa dia warna dia yang sebenar? Warna dia yang sebenar adalah tengok dekat bahagian neutral. Okey, phenolphthalein dia tidak berwarna. Okey, kalau penunjuk semesta dia warna hijau, metal jingga warna kuning, kertas lembu biru warna biru lah. Okey, merah pun merah. Okey, yang ni orang kata apa? Kena ingat. Okey, kena ingat. Tapi yang perlu ingat hanya dua yang ni sajalah. Orang kata apa yang selalu kita guna tu yang ni sahaja. Okey, yang ni. Yang ni dengan yang ni. Okey, yang lagi tiga tu orang kata apa? Ni lah sebagai pengetahuan sahaja. Okey. Maksudnya kalau kita tak ada kertas lembu biru dengan merah, kita boleh guna tiga benda ni. Dan juga tiga benda ni selalunya dia akan guna dekat industri lah. Industri besar-besar kan. Okey, kat kilang-kilang kan. Dia boleh guna yang tu lah. Okey. Okey, yang ni phenolphthalein. Okey, phenolphthalein macam tadi, kalau dalam keadaan berasid dia tidak berwarna kan. Okey, tengok ni. Tidak berwarna dalam keadaan berasid. Okey, kalau dalam alkali dia bertukar jadi warna merah jambu. Okey, seterusnya ni universal indicator paper. Dia kertas jugalah, tapi nama dia penunjuk semesta. Okey, nampak dia ada pH 1 sampai pH 14. Maksudnya daripada asid kepada alkali, nampak? Ni, sini sampai sini asid. Okey, 8 sampai 14 alkali. Nampak tak? Dia bertukar warna kan? So warna asal dia apa? Penunjuk semesta warna asal dia warna hijau. Ni hijau. Okey. Lepas tu kalau kita celup, dalam asid, dia akan tunjuk warna ni lah. Okey, kalau asid, dia akan jadi warna merah. Nampak warna merah. Asid kuat lah ni, asid kuat. Okey, lepas tu dia bertukar kuning macam ni. Okey, tapi warna asal dia adalah warna hijau. Okey. Yang ni okey, yang ni metal orange ni maksudnya metil jingga. Okey, kalau kata asid dia akan jadi warna merah. Kalau alkali dia akan jadi warna kuning. Ni metil jingga lah. Warna asal dia warna kuning. Kuning nak oren tu. Tulisan pun ni dah. Okey, metil jingga. Warna nak oren tu kan. Jingga. Okey, metal orange. Orange kan? Jingga. Okey. Okey, ni litmus paper lah. Dia macam tu je. Dia orang kata apa? Kertas. Ya, macam sticky note. Betul. Okey, dia warna biru, yang ni warna merah. Yang ni ni lah penunjuk semesta. Ya. Kertas pH. Ni. Sat. Dekat sini sat. Okey, ni. Ni kertas ni nampak dia dalam ni. Dia warna dia. Ni kertas pH lah ni. Yang ni pun kadang-kadang ayah kadang perasan kadang ayah kamu pun ada sebenarnya. Kadang boleh check keasidan tanah ke, tanah pokok kan. Boleh pakai yang ni. Dia macam pH juga tapi dia ada warna. Nampak daripada warna ni dia adalah indikator dia. Dia ada dia punya indikasi dia ataupun rujukan dia. Okey, kalau warna ni warna apa? Ni warna apa? Itu maksud dia. Okey, dia lebih kepada macam kertas pH ni, okey, dia macam
penunjuk semesta lah. Kan tadi tu. Ada warna dia tu. Okay, tapi yang ni dalam bentuk kertas. Okay. Okey, macam mana kita nak tahu kekuatan asid dan alkali? Okey, skala pH digunakan untuk menunjukkan kekuatan asid kekuatan suatu asid atau alkali. Julat nilai pH adalah antara 0 hingga 14. Macam tadilah saya kata kan. Kalau start daripada 6 ke bawah, okey, dia adalah asid. Okey. 8 sampai 14 dia adalah alkali. Dia tak ada nombor negatif nah, dia ada semua nombor positif sahaja. Okey, 7 ni neutral. Okey. Maksudnya semakin kecil nombor untuk asid tu makin kuat. Okey, maksudnya kalau kata nombor 2 ni banding dengan nombor 4, nombor 2 ni asid kuat. Okey, berbeza pula dengan alkali. Semakin nombor dia banyak, alkali tu semakin kuat. Maksudnya nombor 9 bandingkan dengan nombor 14. Okey, 14 ni adalah asid alkali kuat. Okey, maksudnya kalau alkali semakin besar nombor dia semakin kuat. Kalau asid semakin kecil nombor dia semakin besar. Okey. Okey, kita punya cukur tu mungkin dalam 4 ataupun 5 sahajalah. Okey, kalau asid shampoo alkali. Alkali mungkin dia dalam 10, 11 macam tu lah. Okey. Lepas tu satu lagi, itu kan kita belajar pasal pencernaan kan. Pencernaan dalam kita punya perut kan ada asid hidroklorik kan. Betul? Asid hidroklorik tu dia antara 2 dengan 1. Maksudnya asid kuat. Asid yang ada dalam badan kita ni, dalam perut kita ni sangat kuat. Sebab apa? Sebab asid itulah yang akan memecahkan makanan yang kita makan. Kalau kamu ingat lah. Okey. Sebab itulah kita tak boleh makan sangat bahan berasid sebab dalam badan kita pun banyak dah asid. Sebab itulah jadi angin lah, jadi gastrik. Gastrik tu sebab asid banyak dalam perut lah. Okey. Okey, kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. Okey, kita menggunakan cuka yang berasid dalam masakan. Nak buat apa? Acar timun kan? Okey, dan deterjen yang beralkali dalam pencucian pakaian. Okey, asid juga digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perindustrian dan perubatan. Contohnya kita guna baja yang digunakan dalam sektor pertanian dibuat daripada tindak balas asid dengan alkali. Okey, kegunaan asid tartarik, asid karbonik. Okey, asid tartarik untuk ni lah pengawetan makanan ni. Tartarik ni pengawetan makanan. Okey, yang ni muka surat 132. Okey, 132. Asid tartarik ni untuk pengawetan makanan. Okey, asid karbonik minuman bergas. Okey. Asid sulfurik, okey, dalam bateri kereta. Dalam ni lah. Jangan suka-suka pergi tiba-tiba nak tengok lah macam mana asid tu. Asid sulfurik ni asid kuat jugalah. Jangan suka hati pergi main tau. Okey, cukup untuk kita buat jeruk. Okey. And then kegunaan alkali, kalium hidroksida, okey, guna untuk buat sabun mandi, amonia untuk buat baja. Okey, magnesium hidroksida, pil antacid. Pil antacid ni pil untuk itulah gastrik tu kan, untuk orang kata apa? Kan alkali dia mesti lawan dengan asid. Maksudnya dia nak bagi okey balik perut. Ni pakai pil antacid lah. Pil antacid. Okey, dia bersifat alkali. Dia tak mau bagi gastrik tu lah. Okey. Natrium hidroksida dalam kita punya sabun basuh baju, deterjen ni. Okey, kalium hidroksida sabun mandi. Natrium hidroksida deterjen. Okey, macam mana nak tahu dia tu alkali? Kalau alkali tengok sini. Kalau ada belakang dia hidroksida, memang sifat dia alkali. Ingat macam tu je. Okey. Kalau depan ni benda apa ni sifat dia? Tengok belakang. Kalau dia nama je hidroksida, memang nampak ni magnesium hidroksida. Maksudnya dia sifat alkali. Macam tu je nak ingat. Okey. Okey. 6.2 peneutralan kita sambung minggu depan. Aktiviti muka surat 24. Boleh?
Boleh. Okey, tengok soalan nombor 1. Bahagian B tu nombor 1. Muka surat 24. Soalan nombor 1. Okey, padankan asid dan alkali dengan kegunaannya. Okey, larutan amonium. Buat apa? Cepat. Tadi Lola tak bagi contoh kan? Okey, fikir larutan amonium. Okey. Larutan amonium. Untuk menghalang penggumpalan lateks. Ya. Untuk menghalang penggumpalan lateks. Lateks tu susu getah. Okey, bila orang pergi toreh getah, kan susu dia keluar kan? Lepas tu duduk dalam apa? Takung tu kan, takung yang hitam tu kan? Biasa tengok tak? Biasa tak tengok? Kan susu getah tu. Okey, jadi bila susu getah tu bila susu getah tu, okey, lama kelamaan dia akan jadi, bila dia terdedah pada udara, dia akan jadi tergumpal. Maksudnya dia akan kerah kan? Sepatutnya susu tu dia bentuk cecair kan? Tapi bila terdedah kepada udara dalam keadaan yang lama, dia akan jadi kerah. Dia akan jadi apa? Getah sekerat kan kita panggil kan? Yang apa macam bulat-bulat tu kan? Ya. Okey, itulah susu getah. Okey, jadi orang hak toreh getah ni dia pun akan guna larutan amonium. Okey, maksudnya dia nak cairkan balik susu getah tu. Okey, sebab tu dia kata untuk menghalang penggumpalan lateks. Lateks tu susu getah lah. Okey, dalam kata lain lateks lah. Okey, jadi asid formik apa dah? Kegunaan dia untuk menggumpalkan lateks. Okey, maksudnya kita nak bagi dia jadi bentuk pepejal balik. Maksudnya larutan amonium ni dengan larutan formik ni dia tak boleh, dia berbeza. Okey, bila larutan amonium dia untuk menghalang penggumpalan lateks. Kalau asid formik untuk menggumpalkan lateks. Okey, soalan B. Muka surat 25. Bulatkan jawapan yang betul. Asid mempunyai rasa. Asid rasa? Yes, masam. Okey, yang kedua, bahan beralkali mempunyai nilai pH. Okey. Okey. Lebih daripada 7. Siapa nak tahu ni? Okey, boleh nampak kan? Skrin ni. Okey, kalau kata alkali dia lebih daripada 7. Okey, nombor 2. Nyatakan sama ada pernyataan di bawah benar atau palsu. Apabila kertas litmus merah diletakkan pada pepejal natrium hidroksida, tiada perubahan warna berlaku. True or false? Okey. Dia letak dekat pepejal natrium hidroksida. Apa jadi? Dia kata tiada perubahan warna berlaku. Benar ke palsu? Ni, saya tunjukkan ni. Okey, kertas litmus merah. Okey, letak dalam pepejal natrium hidroksida. Lepas tu dia kata tiada perubahan warna berlaku. Benar ke palsu? Ya, benar. Sebab apa? Sebab apa? Sebab tiada air kan? Okey, B. Garam masakan yang larut dalam air dapat menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Betul tak? Garam ni sifat dia apa? Dia masih air? Garam asam? Masin. So ada kaitan tak? Ada kaitan tak dengan bila kita guna kertas litmus biru? Boleh tak dia tunjukkan sifat dia? Tak boleh lah. Sebab kertas litmus biru ni hanya untuk mengkaji sifat asid. Betul? Asid berasa masam. So jawapan dia palsu. Ya. Garam rumah siapa masam? Main nak pergi terasa sikit. Boleh. Okey, soalan C. Okey, soalan C. Sebatian bersifat asid jika menukarkan semua penunjuk kepada merah. Okey, mana penunjuk?
Penunjuk. Okey. Penunjuk semesta. Okey ni, penunjuk semesta bila dia asid dia akan tukar kepada merah. Betul ke salah? Ni saya tunjuk ni. Okey, penunjuk semesta warna neutral dia adalah hijau. Okey, kalau dia asid dia jadi warna merah. Betul tak? Sebatan bersifat asid jika menunjukkan semua penunjuk kepada merah. Betul lah? Ya, betul. Benar. Okey, di semua bahan bersifat asid atau alkali. Semua bahan bersifat asid atau alkali. Palsu. Tak semua bahan bersifat asid, tak semua bahan bersifat alkali, ada yang neutral, betul? So dia palsu. Garam dia bukan asid, dia bukan alkali. Tak, dia macam ni. Kami kat sini je. Kalau benda tu rasa masam, confirm dia asid. Kalau dia rasa pahit, confirm dia alkali. Kalau selain pada tu bukan asid, bukan alkali lah. Faham? Kita tak boleh kata dia neutral. Faham? Okey. Kalau bahan tu rasa masam, confirm dia asid. Kalau dia rasa pahit, confirm dia alkali. Kalau dia rasa lain, dia bukan asid, dia bukan alkali. Tu maksud dia. Okey, boleh kita teruskan nombor 3? Boleh? Okey, kan 10-20 dah. Okey, 3A. Guru sains menyediakan peria dan lemon di dalam makmal sains untuk menjalankan satu aktiviti. Terangkan sifat kedua-dua makanan di atas. Peria? Peria apa? Bersifat alkali dan okey. Sat. Okey, peria bersifat alkali kerana rasanya pahit. Okey, baru satu markah. Dapat tak? Peria berasa peria bersifat alkali kerana rasanya pahit. Baru satu markah. Okey, lemon bersifat asid kerana rasanya masam. Okey, dapat 2 markah. Okey, markah yang pertama, peria bersifat alkali kerana rasanya pahit. Lemon bersifat asid kerana rasanya masam. Okey. 2 Roman. Jika larutan peria dan lemon dimasukkan ke dalam bikar berisi phenolphthalein. Okey. Nampak kan skrin kan? Okey, phenolphthalein neutral dia tidak berwarna. Apakah perubahan warna yang akan kelihatan? Okey, kalau kita tahu peria tadi dia bersifat apa? Peria bersifat apa? Alkali kan? Pahit dia bersifat alkali kan? Okey. Okey, so kalau kita guna phenolphthalein, jadi warna apa? Warna merah. Merah jambu. Okey, so tulis jawapan dia. Okey. Phenolphthalein bertukar kepada merah jambu apabila larutan peria dimasukkan ke dalamnya. Tulis bagi penuh. Larutan phenolphthalein, nak hijau macam mana? Hijau macam ni. Phenolphthalein, okey, larutan phenolphthalein bertukar menjadi merah jambu apabila larutan peria dimasukkan ke dalamnya. Okey, tu markah yang pertama. Markah yang kedua, okey, kalau kita buat lemon pula, phenolphthalein tidak berwarna apabila larutan lemon dimasukkan ke dalamnya. Dapat? Dapat tak?
Banat dapat tak? Tak bunyi suara pun. Banat dapat tak? Okey, kalau tak dapat nanti boleh tengok ni nah video saya share nah. Okey, sebab kita dah masa kita pun dah tak banyak dah. Okey, jadi jawapan dia tadi phenolphthalein akan bertukar menjadi merah jambu apabila larutan peria dimasukkan ke dalamnya. Okey, phenolphthalein menjadi tidak berwarna apabila larutan lemon dimasukkan ke dalamnya. Okey. Nombor 3. Senaraikan satu contoh makanan lain yang boleh menggantikan peria dan lemon dalam aktiviti tersebut. Okey. Makanan lain apa dia? Kalau alkali apa? Serbuk penaik. Boleh? Serbuk penaik. Okey, kalau lemon kita gantikan dengan apa yang masam-masam? Orange lebih kurang lemon je. Apa dia? Apa lagi yang masam? Cuka. Dia kata makanan lah. Contoh makanan lain. So, peria tu kita ganti dengan serbuk penaik. Okey, kalau lemon tu gantikan dengan cuka. Okey. Okey, soalan 4 last Jadual di bawah menunjukkan keputusan aktiviti yang dijalankan untuk mengkaji sifat lemon apabila diuji dengan ketan litmus. Okey, kalau dekat test tube X, tabung uji X, okey, dia letak ketan litmus biru dengan kulit lemon. Okey. Lepas tu pemerhatian dia, ketan litmus biru kekal biru. Okey, lepas tu dekat Y pula. Kertas litmus biru campur dengan jus lemon. Okey, pemerhatian dia, kertas litmus biru bertukar merah. Okey, kat sini apa yang kita boleh kata? Bukan. Apa yang kita boleh kata kat sini? Cepat. Dia guna lemon juga. Tapi yang X tu dia letak kulit lemon. Dekat Y, dia letak jus lemon. Cepat nak blend. Cepat. Cepat nak blend pula. Kat sini kita boleh kata, nampak ni? Skrin saya tunjuk. Sifat asid dan alkali boleh menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Kalau letak kat kulit lemon, ada air tak kat situ? Okey, kalau letak jus lemon, nampak tak kertas litmus biru tukar jadi merah. Okey, soalan dia. Kertas litmus biru kekal biru di dalam tabung uji X dan bertukar merah di dalam tabung uji Y. Terangkan pemerhatian tersebut. Apa dia? Kertas litmus okey. Kertas litmus biru kekal biru di dalam tabung uji X kerana tiada kehadiran air. Okey, saya ulang nah. Kertas litmus biru kekal biru di dalam tabung uji X. Kertas litmus biru kekal biru di dalam tabung uji X kerana tiada kehadiran air. Titik. Okey, markah yang kedua. Asid akan menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air dalam tabung uji Y. Asid akan menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air dalam tabung uji Y. Okey, siap. Dalam B tu boleh buat. Raja di bawah menunjukkan satu fenomena yang berlaku di suatu kawasan perindustrian. Okey, yang tu apa dia tu? Apa fenomena dia? Ya, hujan asid. Okey, hujan asid kan? Hujan asid hanya berlaku dekat kawasan perindustrian. Kat kawasan rumah kamu bukan hujan asid. Okey, ramalkan nilai pH bagi air hujan yang turun di kawasan ini. Apa nilai pH dia?
Cepat. Berapa nilai pH bagi hujan tu? Cepat. Nama dia hujan apa? So berapa nilai pH dia? Tak boleh. Tak. Kita kena macam ni. Okey, dia yang kita tahu, dia mesti bawah daripada 7. Betul? Okey, dia mesti bawah daripada 7. Tapi kita tak tahu berapa, kita kena uji dia kan. Dia kata ramalkan. Ramalkan maksudnya kita teka. Dan teka tu tak semestinya kita betul lah. Okey, jadi nak selamat. Jadi nilai pH air hujan yang turun ialah kurang daripada 7. Tu dia. Nilai pH air hujan kurang daripada 7. Sebab apa kita tak boleh tulis 4? Sebab apa kita tak boleh 2? Sebab kita tak buat uji kaji kan. Kita hanya ramalkan. Okey, so bila kita ramalkan, mesti kita fikir macam kata, mungkin dia kurang daripada 7 sebab dia asid kan. Macam tu lah. Okey, jadi nilai pH air hujan kurang daripada 7. Okey, markah yang pertama. Okey, jelaskan jawapan anda. Sebab apa air hujan tu nilai pH dia kurang daripada 7. Sepatutnya air hujan yang selalu ada kat rumah kita tu, sepatutnya dia dalam keadaan neutral. Sebab apa hujan asid ni nilai pH dia kurang daripada 7. Maksudnya dia dalam kategori asid. Sebab apa? Dia disebabkan oleh asap-asap. Okey. Jadi jawapan tadi kan, nilai pH air hujan adalah kurang daripada 7 kerana asap-asap dan gas berasid daripada kilang larut di dalam air hujan untuk membentuk hujan asid. Okay, saya ulang . Kerana asap-asap dan gas berasid daripada kilang larut di dalam air hujan untuk membentuk hujan asid. Okay, hujan asid ni dia berlaku di kawasan kilang sahaja. Sebab kawasan kilang, kadang-kadang kilang tu sendiri dia lepaskan gas berasid. Jadi bila hujan turun kat situ, air hujan tu bercampur dengan asap-asap ataupun gas berasid yang dilepaskan, maka terjadinya hujan asid. Sebab itulah kalau kawasan kilang, kalau boleh jangan main hujan kat situ lah kan. Sebab kita tak tahu kandungan air hujan tu. Kalau kat kawasan rumah kita tu tak apa, selamat. Okey, sebab kalau nak buat kilang kena buat jauh daripada kawasan perumahan. Jadi kalau dekat kawasan kilang tu, kalau hujan tak payah pergi main lah. Main hujan dekat kawasan rumah kan musim hujan lah ni kan. Okey, boleh main dekat rumah.